Jadi tujuan sorat tu secara umumnya kita melihat sorat tu bertujuan untuk membela keabsahan kerajaan Tebuk Atak, yang istilah yang digunakan sendiri oleh yang berhormat Tuan Yang Terutama Haji Abdul Hadi Awang. Sorat ni mengandungi 7 muka sorat. Dia bermula dengan tajuk, lepas tu mula dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Apa kandungannya? Dia mula lebih kurang 3 muka surat. Yang pertama, dia menceritakan tentang sejarah Malaysia, yang tak susah pun untuk tonton ingat. Siapa yang rajin ikut ceramah Haji Abdul Hadi Awang, kita tahu itulah bentuknya yang dia ceramah daripada tahun 80-an, 90-an, 2000, semua tu betul tu. Kemudian dia masuk di bawah tajuk As-Sira' Ad-Dakhili li Hukumah Al-Markaziyah. As-Sira' Ad-Dakhili, pertembungan dalaman bagi kerajaan pusat. Bila kita baca buku, bila kita baca surat ni ataupun artikel ni, secara automatik kita akan yakin, kita akan percaya dan kita akan mengaku bahawa surat ni ataupun artikel ini memang ditulis oleh Haji Abdul Hadi Awang. Dan dia mula cerita daripada awal sampai hujung. Dia cerita tentang apa yang berlaku selepas keputusan pilihan raya yang terakhir, yang dia sebut telah dimenangi oleh Pakatan Harapan, yang dianggotai oleh parti PKR, yang ada sebahagiannya orang Islam, tapi Islam ni adalah Islam sekular, dan sebahagiannya adalah orang Cina dan India, dan kebanyakan Cina dan India ini daripada kalangan Kristian. Dan juga DAP, ada yang dia guna dal alif ba, ada yang dia guna dal alif ba. Dia kata ini juga DAP ni juga parti yang majoriti mereka adalah Cina, dan Cina ni pula kebanyakannya beragama Kristian. Dan juga Hizbul Amanah Al-Watani, parti amanah negara yang dianggotai oleh golongan yang nak kepada Islam, Islamiyin, tapi mereka ni liberal. Kemudian sampailah kepada hak kemuncaknya, dia nak cerita macam mana berlakunya pembentukan kerajaan baru ni. Kerajaan baru yang dia namakan dalam risalah dia ni sebagai Harakah Al-Islah As-Silmi, gerakan reformasi secara damai. Dia kata laisa, ada dah orang tegak kata sebenarnya bukan walaisa tapi walaisati. Walaisa bil inqilab was thawrah, dia bukan rampasan kuasa dan dia juga bukan sebagai revolusi. Tajuk dia tu. Jadi di hujung dia tu dia mula nak sebut apa dia alasan dia. Alasan dia kerana tadi, kerana adanya penglibatan parti amanah yang Islam liberal, adanya penglibatan DAP yang kebanyakannya adalah Nasara, ada penglibatan Parti Keadilan Rakyat, Hizbul Adalah, ataupun istilah yang lain disebut Firqah Anwar, yang ini semua adalah terdiri daripada kelompok Islam sekular kalau yang Islamnya, dan yang bukan Islamnya kebanyakannya adalah Kristian. Okey. Saya simpulkan macam ni. Dalam surat itu penuh dengan satu prasangka. Prasangka jahat. Prasangka yang cukup jahat. Dia sebut tentang Anwar Ibrahim, kami tak boleh terima Anwar Ibrahim kerana Anwar Ibrahim seorang yang buruk akhlak, buruk sirahnya, buruk kehidupannya, dan buruk moralnya. Kami tak boleh terima sebagainya. Itu yang disebut oleh prasangkanya juga. Bila dia menyebut kata unity government, itu ditaja oleh Pakatan Harapan. Bila Pakatan Harapan berasa dah tak boleh dapat sokongan, yang dia kata dia telah mendapat sokongan majoriti, dia kata, dan dengan kerja buat daripada parti PAH ni, PAH telah berjaya mendapat sebanyak 133 kursi. Dia kata 133 kursi. Allah alam kok benar, sebahagian daripada Barisan Nasional dan kenyataan-kenyataan yang sebelum ni pun menyebut kata sebenarnya bukan 133, hanya 114. Ada yang kata macam tu, dan ya itu kita tengok legali lah, kita tengok bila apa yang berlaku dalam sidang parlimen seterusnya. Cuma dia kata di situ dia
prasangkanya cukup tajam terhadap Anwar Ibrahim, terhadap Parti Amanah dan terhadap DAP. Jadi dia bina satu bentuk, dia nak bina persepsi seakan-akan tiga parti ini adalah parti yang nak bagi menjahanamkan Islam dan parti nak meletakkan Islam ke tepi. Dia sebut tentang perhimpunan ISID yang telah diusahakan oleh mereka dan akhirnya dia kata apa yang nak dibawa oleh Pakatan Harapan ini adalah gagal. Okey, itu yang pertama. Penuh dengan prasangka. Prasangka terhadap peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahkan prasangka terhadap parti-parti lain, termasuk dia sebut tentang kelemahan Parti Bersatu. Dia sebut Parti Bersatu ni pun parti yang cukup lemah, parti yang kecil, parti yang tak ada prinsip, parti yang baru sangat datang dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok, sebahagian daripada perkara yang dia sebut tu adalah bohong dan fitnah. Dan yang lebih bermasalahnya, fitnah itu bukan hanya melibatkan beberapa pihak yang kecil-kecil ni. Pakatan Harapan ini dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ditaja, disokong oleh Singapura, disokong oleh negara-negara Eropah, disokong oleh Amerika. Bahkan dalam panggilan yang lain dia menyebut kata bahawasanya kedutaan Amerika telah jumpa dengan dia secara mujamalah, jumpa secara sekadar main-main begitu, bermuka-muka, jumpa dengan dia untuk menawar kepada dia bagi menyertai kerajaan ini, bagi menyertai kerajaan yang akan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia sebut secara strateginya diatur oleh pihak barat, pihak pelbagai kedutaan-kedutaan barat. Secara strateginya duitnya ditaja oleh pihak ini dan juga medianya juga ditaja oleh pihak barat sebagainya. Ini satu tuduhan yang cukup berat.